kami, retest dia punya. Azami Johari, Pengarah Kecamatan Kembangan, Hasilan Sastra Generasi Ustaz. Okey. Ready? Okay, dah keluar dari VIP. Okay, action. Boleh tu dah makan tak sangat. Mengumumkan keberangkatan tiba Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam,
bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan dan para tetamu kehormat ke Balai Budaya Tun Said Nasir. Para tetamu dipersilakan duduk. Terima kasih. Ampun yang berhormat Mulia Tengku beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik Azimin Daud selaku juru acara majlis mohon dilimpah perkenan yang berhormat Mulia Tengku untuk memulakan majlis. Menjunjung kasih yang berhormat Mulia Tengku. Ampun yang berhormat Mulia Tengku, patik pacal-pacal sekalian dengan penuh takzimnya merafakkan sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan yang berhormat Mulia Tengku, Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan berangkap bercemarduli ke wacana diraja ekonomi negara pasca COVID-19 bersama-sama dengan Yang Mulia Tunku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tengku Puan Temenggung Kelantan dan sekalian anak anda. Sesungguhnya dengan keberangkatan Yang Berhormat Mulia Tengku pada hari ini dapat menyampaikan kasih mesra kepada rakyat dan pastinya akan menjadi satu kenangan manis buat patik sekalian. Ampun Yang Berhormat Mulia Tengku, Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan, Yang Mulia Tunku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tengku Puan Temenggung Kelantan, Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji bin Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Yang berbahagia Datuk Abang Salahuddin bin Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Yang berbahagia Datuk Hajah Padilah binti Haji Ali, Timbalan Ketua Pengarah Dasar Dewan Bahasa dan Pustaka, Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Mufti Negeri Perlis. Yang berbahagia Datuk Goh Hin San, Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka.
warga pejabat Sultan Kelantan, Istana Balai Besar, warga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, warga pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan warga Universiti Malaysia Kelantan, pengarah-pengarah, jabatan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian dan warga kerja Dewan Bahasa dan Pustaka serta semua yang menonton secara dalam talian di Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Ampun yang berhormat Mulia Tengku, ada selasih, ada legundi, dalam nyiru kami asingkan, junjung kasih kalungan budi, perkenan Tengku madli mulakan. Dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Awang bin Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, memohon limpah perkenan yang berhormat Mulia Tengku untuk menyampaikan sembah ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Mulia Tengku Tan Sri Dato' Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan. Yang Mulia Tunku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tengku Puan Temenggung Kelantan. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa Pustaka, Perangkap Mufti Negeri Perlis. Yang berbahagia Datuk Goh Hinsan, Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa Pustaka. Yang berbahagia Datuk Abang Salihuddin bin Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa Pustaka. Yang berbahagia Datuk Hajah Fadilah binti Haji Ali Timbalan, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian dan warga kerja Dewan Bahasa dan Pustaka. Warga pejabat Sultan Kelantan Istana Balai Besar, warga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, warga pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan warga Universiti Malaysia Kelantan serta semua yang menonton majlis ini dalam talian. Alhamdulillah, terlebih dahulu Patik mewakili seluruh warga Dewan Bahasa Pustaka menjunjung kasih atas limpah perkenan yang berhormat Mulia Tengku dan Yang Mulia Tengku kerana berangkat hadir dalam majlis wacana diraja ekonomi negara pasca COVID-19 pada pagi yang penuh keberkatan dan rahmat ilahi ini. Sesungguhnya keberangkatan yang berhormat Mulia Tengku dan Yang Mulia Tengku ke Dewan Bahasa Pustaka untuk kesekian kalinya menunjukkan keprihatinan yang begitu mendalam Yang berhormat Mulia Tengku dan Yang Mulia Tunku terhadap kegiatan intelektual yang pada hari ini membicarakan satu daripada aspek penting dalam perkembangan negara, iaitu perkembangan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis pada pagi yang dirahmati ini. Saya merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang berganding bahu menjayakan wacana diraja ekonomi negara pasca COVID-19 pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, tanggal 18 Mac 2020 merubah kehidupan kita daripada kehidupan yang biasa kepada kebiasaan baru atau resam baru apabila seluruh negara diperintahkan berada dalam perintah kawalan pergerakan PKP. Keseluruhan kegiatan ekonomi di seluruh negara terhenti dengan serta-merta. Semua warga diperintahkan berada di rumah. Kawalan pergerakan kemudiannya disusuli
dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat dan perintah kawalan pergerakan pemulihan. Kegiatan ekonomi hanya kembali aktif selepas PKPP diperintahkan. Sesudah kira-kira 3 bulan membeku dan tentu sekali sangat sukar serta akan mengambil waktu untuk kembali pada keadaan yang asal. Institusi raja di negara ini ialah pasak negara dan negeri dan tiang seri yang menampan dan menunjang landasan keseimbangan dan kesaling dinamikan pelbagai unsur ekosistem kesejahteraan dan pembangunan negara. Kedaulatan raja dalam konsep raja berperlembagaan telah banyak membawa kemakmuran kepada rakyat dan negara. Dengan demikian tercetus idea wacana diraja ekonomi negara pasca COVID-19 pada hari ini. Tajuk ini amat relevan diketengahkan untuk memberikan kefahaman yang jelas kepada masyarakat tentang peranan, kedudukan dan sumbangan institusi raja agar rakyat terus mendukung dan mendaulatkan raja berperlembagaan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri-Negeri dan Negara Malaysia. Sesungguhnya peranan institusi beraja yang sangat besar sebagai benteng untuk memperkukuh dan memelihara kerajaan dan rakyat daripada pelbagai sudut termasuk daripada sudut ekonomi, terutama dalam keadaan ekonomi yang sangat sukar di seluruh dunia sesudah landaan pandemik COVID-19 sekarang ini. Hadirat yang saya muliakan, penganjuran wacana ini dilaksanakan dalam keadaan kebiasaan yang baru. Tidak seperti wacana-wacana yang dianjurkan oleh DBP sebelumnya kerana perlu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, dan bagi mendapat liputan yang lebih meluas, maka wacana ini disiarkan secara langsung melalui FB langsung, Facebook langsung di Umar Pustaka. Dan saya kira ada rahmat yang besar dengan siaran langsung ini. Jumlah penonton atau peserta yang dapat mengikuti syarahan, titah syarahan yang berhormat mulia akan jauh lebih besar dari jumlah dalam keadaan yang biasa. Alhamdulillah. Demikianlah ucapan Patik kepada sidang hadirin sekalian. Patik dan sekalian hadirin memanjatkan doa kehadrat Allah SWT, memohon Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat, taufik dan inayah pada yang berhormat mulia Tengku dan kerabat serta rombongan dari Kelantan, negeri berdaulat, agar senantiasa mendapat limpahan rahmat dan inayah Allah SWT, sihat walafiat serta memperoleh nikmat kesejahteraan, keimanan dan keberkatan. Menjunjung kasih yang berhormat mulia Tengku dan yang mulia Tunku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Awang bin Sarian, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka atas ucapan itu tadi. Ampun yang berhormat Mulia Tengku, geliga ilmu atas jemala, bestari pendeta berpencak kata, bait aksara melakar kata dari tinta keramat bangsa. Oleh yang demikian, Patik menyerahkan acara seterusnya kepada Tuan Moderator Wacana Diraja pada hari ini, iaitu yang berbahagia Dr. Hazami Jahari, Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan, serta yang mulia Tunku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tengku Puan Temenggung Kelantan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Ahli Lembaga Pengelola dan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Datuk Goh Hinsan, Lembaga Pengelola dan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Datuk Haji Abang Salahuddin Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang dihormati Timbalan Ketua Pengarah Dasar Dewan Bahasa dan Pustaka, Datuk Haji Hafidillah Haji Ali, rakan-rakan pengarah serta hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang berhormat mulia Tengku patut mohon untuk memulakan sesi kita pada pagi ini. Sekali lagi setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat juga kita melangsungkan acara yang kita namakan sebagai Wacana Diraja Ekonomi Negara Pasca COVID-19. Semua kita maklum sebagaimana yang telah disampaikan sebahagian oleh yang berbahagia Datuk Pengerusi tadi dalam ucapan bahawa kita kini dalam fasa untuk pemulihan ekonomi negara. Bermula pada 18 Mac 2020 yang lepas, kita telah mulakan PKP kita yang pertama, iaitu satu perintah kawalan pergerakan yang mana kita berusaha untuk memastikan COVID-19 ni dapat kita tangani dengan baik. Dan pada masa yang sama sebenarnya, kita juga sedia maklum bahawa rupa-rupanya kehadiran COVID ini bukan setakat menjejaskan ataupun memberi impak kepada masalah kesihatan dan kesejahteraan, tetapi yang lebih penting juga sebenarnya memberi impak ataupun dampak yang besar kepada ekonomi negara kita. Bahkan ini bukan setakat melibatkan negara kita Malaysia sebagai negara kecil yang mungkin dari segi skala ekonominya tidaklah begitu besar, tetapi dampak kesan ataupun dampak COVID-19 ini melibatkan masalah global ataupun masalah sejagat. Amerika sendiri sebenarnya negara yang paling teruk dilanda oleh COVID-19 juga hampir-hampir lumpuh ekonominya. Negara China juga sebagai satu kuasa besar berekonomi juga mengalami masalah yang sama. Dan kita tahu bahawa seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami kelembapan ekonomi. Dan dikatakan bahawa kelembapan ekonomi yang kita alami, dampak ataupun kesan daripada COVID-19 ini hampir sama dengan apa yang berlaku pada kelembapan ekonomi pada tahun 1930. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita berkesempatan untuk membincang dan membicarakan isu ini khusus untuk melihat bagaimanakah negara kita untuk menangani isu yang sangat besar ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri kita sendiri dalam menangani isu ini telah menampilkan pelbagai idea. Mula-mula kita ada moratorium, selepas itu kita ada prihatin tambahan, dan yang terakhir kita ada penjana, iaitu satu kaedah yang dilaksanakan oleh negara untuk membantu memulihkan semula ekonomi negara. Bagi membincangkan dan bagi mendapat pandangan yang lebih bernas dalam perkara ini, patut mohon izin Yang Berhormat Mulia Tengku untuk tampil ke pentas bagi kita memulakan sesi. Dipersilakan Yang Berhormat Mulia Tengku. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Mulia Tengku kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan seperti lazimnya bagi memulakan sesi ini untuk kita pada pagi ini, saya patut mohon izin Tengku untuk menyampaikan sedikit biodata atau latar belakang Yang Berhormat Mulia Tengku ni. Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz diputerakan di Istana Kota Lama, Kota Baru Kelantan pada 18 Julai 1961. Alhamdulillah muda lagi insya-Allah. Yang Berhormat Mulia ialah anak anda sulung kepada 4 adik-beradik kepada pasangan Tengku Sri Utama Raja Tengku Abdul Aziz bin Almarhum Tengku Muhammad Hamzah dan Tengku Merjan binti Almarhum Sultan Yahya Petra.
Yang Berhormat Mulia telah mendirikan rumah tangga pada 18 Julai 1991. Menarik juga. 18 Julai diputerakan, 18 Julai melangsungkan rumah tangganya. Tahniah Yang Mulia Tengku. Dengan Tunku Puan Seri Datuk Hajah Nur Hayati binti almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu anak anda kepada Perdana Menteri yang pertama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Yang Berhormat Mulia dikurniakan dengan 2 orang putera dan seorang puteri, iaitu Tengku Abdul Rahman Petra, Tengku Yahya Aziz Petra dan Tengku Nur Kristina Petri. Rasanya bersama-sama kita pada pagi ini. Yang Berhormat Mulia memulakan pendidikan pertama di peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I, Batu 2, Jalan Kuala Kerai, Kota Baru, Kelantan, dan meneruskan persekolahan Tengku sehingga tingkatan 2 di Sekolah Menengah Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Pada usia 15 tahun, Yang Berhormat Mulia kemudiannya berpindah ke St. John's Institution di Kuala Lumpur setelah menduduki peperiksaan Malaysian Certificate Education MCE di St. John's Institution di Kuala Lumpur. Yang Berhormat Mulia menduduki A-Level selama 2 tahun di Cheltenham College, England. Yang Berhormat Mulia kemudiannya melanjutkan pelajaran lebih tinggi ke Ohio University, Athens, Ohio, USA, dan mendapat Bachelor of Business Administration dengan honors. Major in Marketing pada tahun 1984. Yang Berhormat Mulia juga menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan kemudian mendapat Master of Business Administration MBA daripada United States International University, San Diego, California, USA pada tahun 1985. Memiliki pengalaman hampir 30 tahun dalam bidang perbankan, Yang Berhormat Mulia menyifatkan kerjaya dalam bidang perbankan amat mencabar kerana perlu memikul amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pendeposit dan dalam masa yang sama perlu memberi pulangan yang baik kepada pemegang saham. Yang Berhormat Mulia memulakan kerjaya pada tahun 1986 dalam bidang perbankan dan kemudiannya bersara pada tahun 2014. Semasa bertugas di RHB Islamic Bank sebagai Ketua Perbankan Teknologi dan Naib Presiden Kanan RHB Islamic Bank. Yang Berhormat Mulia kini memegang jawatan sebagai Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan setelah dilantik memegang jawatan tersebut pada 6 September 2014. Dan Yang Berhormat Mulia telah dilantik sebagai Tengku Srijaya Raja Kelantan pada tahun 1999, disusuli dengan Tengku Panglima Raja Kelantan pada tahun 2020 dan seterusnya diangkat sebagai Tengku Temenggung Kelantan pada tanggal 25 November 2013. Demikian hebatnya latar belakang Yang Berhormat Mulia Tengku dan amat sesuai untuk Yang Berhormat Mulia Tengku untuk membimbing kita, mengajak kita berfikir tentang apakah langkah-langkah ataupun kesan-kesan COVID-19 ke atas ekonomi negara kita. Dan kita tahu bahawa kesan daripada COVID-19 ini juga Yang Mulia Tengku, kadar pengangguran kita diunjurkan juga meningkat. Pada bulan Mac ataupun April sahaja dikatakan ada 80,000 penganggur di negara kita dan meningkat seterusnya pada bulan Mei sehingga 120,000 orang. Dan hal ini memang merisaukan kita. Bagaimanapun kita yakin dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan khususnya dalam program penjana itu dapat mengurangkan kesan, dan proses ini kita katakan sebagai proses pemulihan. Jadi untuk memperkatakan ini Yang Berhormat Mulia Tengku, saya minta Yang Berhormat Mulia Tengku Patik fikir untuk Yang Berhormat Mulia Tengku untuk memberikan sedikit latar belakang tentang perkembangan ekonomi negara kita secara keseluruhannya dulu. Silakan Yang Berhormat Mulia Tengku. Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana diberi kesempatan untuk saya memberi pandangan tentang cabaran-cabaran pasca COVID-19 ini. Pada umumnya saya ni sebenarnya bukan ahli ekonomi, tetapi pandangan yang saya rasa mungkin dapat saya berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah dari segi pemerhatian saya berdasarkan kepada keadaan ekonomi di dunia secara amnya dan juga keadaan ekonomi di negara kita khasnya dan
langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah COVID-19 sekarang ini. Saya juga berpandangan bahawa setakat ini tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan berlandaskan kepada tindakan-tindakan yang saya rasa tepat sekali, di mana seperti yang diketahui umum, pada permulaannya apa yang telah diperkenalkan oleh kerajaan dengan berbagai package ialah untuk menangani kumpulan-kumpulan B40 yang lebih memerlukan bantuan yang agak urgent dan diikuti dengan bantuan-bantuan kepada peniaga-peniaga, terutama sekali peniaga-peniaga PKS, peniaga kecil dan sederhana, yang merupakan satu yang juga memainkan peranan yang penting untuk mengembangkan ekonomi negara kita. Cuma sekarang ini cabaran yang saya rasa yang kita hadapi ialah keadaan post-COVID ini bukan hanya masa yang singkat, perlu diadakan perancangan jangka panjang yang mana saya rasa ini akan mengambil masa kerana ini ialah a new norm. Di seluruh dunia pun tidak ada siapa yang ada solusi secara terperinci untuk menangani masalah ini, dan cara kita dan juga seluruh dunia menangani masalah ini adalah berdasarkan pengalaman yang kita merasai, dan setelah mendapat pengalaman tersebut kita dapat merancang dengan lebih sistematik lagi cara untuk kita mengalami masalah pasca COVID-19 ini. Okey, terima kasih Yang Berhormat Mulia Tengku. Saya juga nak menarik perhatian hadirin sekalian bahawa rancangan kita ni, program kita hari ini disiarkan secara langsung melalui FB langsung DBP. Jadi mohon rakan-rakan di talian kita sekarang ini untuk terus berada di talian bersama kita pada pagi ini. Jadi Malaysia sebenarnya, Yang Berhormat Mulia Tengku, sebenarnya sebuah negara yang unik pada saya, walaupun skala ekonominya kecil tetapi memberi impak ataupun dampak yang besar kepada perkembangan ekonomi serantau dan juga peringkat dunia. Dan kalau kita meninjau sejarah yang dahulu, kita juga pernah mengalami satu krisis kelembapan ekonomi yang teruk, kesan daripada kelembapan ekonomi dunia. Kita lihat pada tahun 1997 bila berlakunya krisis mata wang dunia, bagaimana Malaysia keluar daripada krisis itu dengan cara yang tersendiri. Dan kita nampak juga tindakan-tindakan yang telah diambil oleh kerajaan pada masa ini untuk menangani dan memulihkan semula ekonomi itu, seperti yang Berhormat Mulia Tengku sebut, memerlukan masa. Ya, kita setuju dengan konsep penjana itu. Juga kita lihat semacam suatu kaedah yang sedikit berbeza dengan kebanyakan negara lain. Dengan pintu ekonomi kita masih lagi ditutup, maknanya kita masih lagi menutup sempadan kita kepada kemasukan kedatangan pihak luar, khususnya urusan perniagaan juga saya fikir masih lagi terjejas, dan kita hanya bergantung kepada ekonomi domestik sekarang ini. Dan kita lihat beberapa usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan, misalnya berkaitan dengan menyediakan ataupun perniagaan dalam talian sebagai pilihan pemain industri. Secara tidak sedar rahmat kepada Malaysia dalam menyokong matlamat pembangunan lestari. Jadi yang ini saya fikir satu perkembangan terbaru yang berlaku kesan daripada COVID-19 ini. Apa pandangannya Berhormat Mulia Tengku dalam hal ini? Ya, terima kasih di atas soalan tersebut. Ya. Mungkin saya mengambil langkah ke belakang sikit untuk membincangkan lebih lanjut tentang matlamat pembangunan lestari. Ya. Atau dalam bahasa Inggerisnya ialah Sustainable Development Goals. Ya. Sebenarnya SDG ataupun matlamat pembangunan lestari ini
adalah resolusi yang telah dikeluarkan di Bangsa-Bangsa Bersatu, dan matlamatnya ialah untuk mencapai pada tahun 2030. Terdapat 17 matlamat utama untuk kita penuhi, yang mana di antara 17 matlamat utama ialah untuk membasmi kemiskinan, kesihatan yang terbaik. Tetapi dua perkara yang saya rasa mungkin mendapati untuk kita meninjau lebih lanjut lagi berdasarkan kepada masalah COVID sekarang ini, ialah tentang quality education, iaitu pendidikan kualiti, dan juga ialah sustainable community, iaitu masyarakat lestari. Ya. Dua perkara ini yang paling utama yang kita harus tangani. Dengan keadaan COVID sekarang ini, seperti mana yang kita maklum bahawa dari segi cara kita mengendalikan cara hidup, cara kita berniaga telah berubah. Berubah dengan banyak sekali, agak berlainan. Ya. Dan ini akan menjadi norma baru kita. Kita tidak akan menjalankan perniagaan dengan cara kita menjalankan perniagaan sebelum kita mengalami masalah COVID ini. Ya. Dan salah satu daripada perniagaan yang dijangka akan meningkat ialah perniagaan melalui talian. Ya. Yang telah terbukti semasa kita berada dalam PKP, di mana kita semua banyak membuat pembelian makanan serba-serbi melalui talian. Dan selepas 3 bulan mengalami cara kita mengalihkan pekerjaan kita melalui talian, sekarang ini walaupun dalam keadaan pemulihan, kita telah dapat menerima cara menguruskan perniagaan dan cara kehidupan kita melalui talian. Jadi dengan pengalaman tersebut, ia telah menukar dan juga cara kehidupan kita, dan pada masa yang sama juga untuk kita mencapai matlamat yang telah dinyatakan, iaitu matlamat pembangunan lestari. Ya. Selain daripada itu juga, memandangkan keadaan telah berubah, kita juga harus sedar bahawa pasaran buruh di masa hadapan akan berubah. Ya. Maksudnya ialah pasaran buruh harusnya lebih fleksibel. Tidak semestinya di masa dahulu kita hanya tetap dengan sesuatu pekerjaan yang seperti normal dulu. Umpamanya kita memerlukan kawasan pejabat yang besar. Ya. Kita lihat sekarang ini itu tidak diperlukan lagi, dan kebanyakan telah menerima hakikatnya untuk bekerja di rumah. Dan memang tidak ada masalah bekerja di rumah ni. Tetapi disebabkan keselesaan kita, berdasarkan pengalaman kita yang lalu, kita berasa agak sukar untuk bekerja di rumah. Tetapi di sebaliknya, COVID ni telah memberi kepada kita yang kita boleh buat dengan cara ni. Dan dari segi productivity pun sama. Bahkan dengan cara itu juga kita mendapat quality of life yang lebih baik. Kita dapat bersama dengan keluarga kita. Masa yang dulunya kita habiskan di tengah jalan dengan traffic jam pagi dan petang, ya. Tetapi sekarang ni kita tak perlu lagi pergi kerja,
5 hari seminggu. Mungkin 2-3 hari ke office, 2-3 hari kita buat bekerja di rumah dan menghabiskan masa yang berkualiti bersama keluarga kita. Ya. Jadi dengan maksud pasaran buruh yang lebih fleksibel, kita harus menumpukan usaha-usaha kita terhadap ekonomi digital. Ekonomi digital dan seperti yang saya maklumkan juga ialah ini juga dengan norma yang baru juga, ia akan mengadakan perubahan dari segi pendidikan tinggi. Maksudnya dari segi pendidikan tinggi ada kemungkinan cara pengajaran di pendidikan tinggi akan berubah, silibus-silibusnya juga akan berubah. Kerana ini adalah untuk kita berhadapan dengan norma-norma baru dan cabaran-cabaran baru semasa post COVID-19 ini. Dan satu lagi yang saya ingin berkongsi bersama juga ialah perubahan hub pengeluaran dunia. Dari segi itu maksud saya ialah sebelum COVID ni kita banyak berdasarkan pengeluaran daripada negara-negara di sebelah barat dan negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, China dan sebagainya. Sekarang ini kita harus memikirkan hub di mana kita kenalah mengenal pasti keupayaan kita, apa-apa cara untuk kita dapat berdiri di kaki sendiri untuk mendapat pengeluaran more like self-sufficient. Jadi itulah pandangan saya dan seperti mana yang saya nyatakan juga yang paling penting ialah post COVID-19 ni, pasca COVID-19 ini akan mengubah bagaimana perniagaan dan pengguna membuat keputusan. Ya, maknanya kesan langsung daripada COVID-19 ialah lanskap perniagaan kita, lanskap ekonomi kita berubah daripada secara konvensional kepada bentuk baru. Dan daripada peringkat anak-anak kita lagi pun sudah tempahan pembelian itu menggunakan secara dalam talian sahaja. Dan tahu-tahu bila loceng di pintu didengar, maknanya ada penghantar makanan di luar. Itu suatu perkara ataupun normal baru ataupun kebiasaan baru yang tidak pernah kita rasai sebelum ini. Dan saya fikir juga dari segi sudut ekonominya ini menjelmakan satu kaedah ekonomi yang lebih mampan, lebih selamat dan juga seperti kata yang Muhammad Mulia Tengku tadi ialah lebih memberi ruang kepada kita untuk berdamping dengan keluarga. Maknanya masa itu lebih banyak kita bersama keluarga yang selama ini kita lebih banyak berada di luar dengan disebabkan oleh pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Dan kita lihat pada skala yang besar juga sebenarnya pembentukan ataupun penggunaan ekonomi digital ini memberi satu kesan yang besar juga kepada kaedah kita menangani ekonomi sekarang ini. Pembelian juga kalau kita perlu ke premis sekalipun sekarang ini kita sudah digalakkan untuk membeli secara bukan tunai lagi. Itu juga satu kaedah baru untuk kepada kita sini. Inilah kesan antara kesan istimewa yang berlaku kepada negara kita. Dan kita juga sangat bersetuju bahawa sekarang ini Malaysia tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada produk-produk ataupun negara luar untuk menjana ekonominya. Dan kita lihat usaha-usaha telah ditangani oleh kerajaan. Baru-baru ini telah dilancarkan di Felda Trolak. Bagaimana usaha untuk menjadikan kawasan Felda itu juga sebagai sumber ekonomi baru. Bukan setakat kepada peneroka, tetapi juga kepada keseluruhan penjanaan ekonomi negara kita. Dan seterusnya yang Muhammad Mulia Tengku, saya ingin nak bertanya juga tentang sejauh mana insentif yang diberikan oleh kerajaan seperti insentif khas sekali bayar, one off, dapat membantu rakyat terutama peniaga dalam memastikan perniagaan mereka yang terus dijalankan dalam tempoh pasca wabak ini. Terima kasih. Sejauh mana insentif dapat memberi keberkesanan kepada rakyat Malaysia berdasarkan usaha kerajaan ya. Apa yang kita telah dimaklumkan bahawa di bawah prihatin kerajaan telah
adakan sejumlah 10 bilion ringgit, Ya. 10 bilion ringgit. Di mana seperti yang saya nyatakan tadi, usaha yang pertama itu usaha jangka pendek ialah untuk menolong golongan B40, ya. Dan seterusnya kita harus ingati juga bahawa PKS, perniagaan kecil dan sederhana ni adalah sumber penjana utama ekonomi negara kita, ya. Di mana ia memainkan peranan utama pekerjaan dan juga pertumbuhan ekonomi, dan sekiranya kita lihat dari segi peratusan sumbangan PKS, ia memberi sumbangan sebanyak 36% KDNK negara kita, ya. Dan juga memberi ruang pekerjaan 65% pekerjaan kepada kita semua, dan 18% daripada PKS juga adalah untuk diekspor. Nah, sekarang ini cabarannya ialah dijangka mungkin pertumbuhan ekonomi akhir tahun ini hanya sekadar 2 atau 0.5%. Ya. Walau bagaimanapun dijangka pada tahun 2021 insya-Allah keadaan akan bertambah baik sehingga ia akan meningkat kepada 6%. Ya. Tetapi caranya macam mana kita nak buat? Ya. Macam mana kita nak buat untuk mencapai pertumbuhan yang sedemikian? Ya. Bukannya perkara mudah, tetapi kita harus sentiasa berusaha, dan kerajaan juga telah mengambil langkah yang terbaik di mana teras usaha kerajaan yang telah dibuat berdasarkan kepada 3 teras utama, iaitu untuk memperkasakan rakyat. Dari segi itu, memperkasakan rakyat maksudnya memberi latihan dan sebagainya supaya rakyat dan juga golongan pekerja-pekerja ini dapat memperbaiki skill set mereka dan bukan hanya bergantung kepada skill set yang tertentu. Maksudnya tidak perlu lagi menjadi specialist. Ya. Satu lagi ialah dengan melonjakkan perniagaan. Di sini melonjakkan perniagaan, kerajaan juga telah mengadakan berbagai program dari segi insentif-insentif yang tertentu kepada peniaga-peniaga. Ya. Dan seperti mana yang kita lihat sekarang juga, domestic tourism telah melonjak dengan begitu banyak sekali, ya, dalam masa sebulan ni, semenjak pemulihan ni. Kita lihat, dan ramai juga antara kita sebenarnya tidak pernah memikirkan about domestic tourism. Padahal semua ni ada di depan kita. Sebaliknya kita selalu pergi ke luar negara, nak pergi ke situ sini merata-rata. Sebenarnya banyak yang domestic tourism boleh tawarkan kepada kita. Dan kalau tengok dari segi statistics, memang kebanyakan tempat-tempat peranginan domestik ni dah mula dipenuhi. Dah penuhi, ya. Dah mula dipenuhi. Itu adalah satu petanda yang baik, ya. Dan yang ketiga yang saya ingin kongsi sama ialah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk merangsangkan ekonomi. Ya. Nah, maksudnya bila disebut merangsangkan ekonomi ialah kerajaan juga memperkenalkan berbagai program-program yang baru, ya, dengan insentif-insentif, umpamanya seperti tax insentif, ya. Mungkin beberapa tax juga kerajaan dapat memperkenalkan untuk reduction, dan satu lagi ialah mungkin dari segi pinjaman moratorium juga salah satunya, dan satu lagi ialah tentang pihak majikan, sumbangan pihak majikan EPF mungkin dapat dikurangkan buat sementara waktu, ya. Selain daripada itu juga, selain daripada proses-proses ini juga ada
keperluan untuk pemantauan bagaimana efektifnya, bagaimana efektifnya untuk kita bila kita memperkenalkan, adakah ia berkesan. Dan ini kerajaan juga telah memperkenalkan laksana dengan cara ini. Dan saya rasa setakat ini ialah jangka masa sekarang ini agak pendek untuk kita menilai. Masih dalam masa 2 bulan. Saya rasa selepas 3 bulan kita akan nampak lebih jelas lagi tentang keberkesanannya ini. Saya nyatakan di sini ialah jangkaan saya juga bahawa keadaan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini agak terkawal buat masa sekarang, tetapi cabarannya ialah akhir tahun ni. Akhir tahun ni saya rasa kita harus bersedia untuk menangani cabaran-cabaran yang lebih besar lagi dan mungkin tahun depan juga. Seperti mana yang dimaklumkan, jangka masa kebiasaannya perkara-perkara sebegini adalah lebih kurang 6 bulan. Jadi impaknya tidaklah immediate, tetapi selepas 6 bulan ni kita akan merasainya. Satu lagi saya ingin kongsi bersama ialah mungkin kita ni agak bernasib baik disebabkan masyarakat kita ini adalah masyarakat saving society. We are a saving society. Terutama sekali golongan yang berusia. Golongan muda tu agak berlainan sedikit, tapi kebanyakannya golongan berusia ni we are saving society. Jadi buat masa sekarang dengan kelembapan ekonomi masih ada savings untuk kita berbelanja, dan ini kita dapat lihat di mana domestic tourism sebenarnya itu pada pandangan saya adalah kebanyakannya duit daripada savings. Tetapi bila mereka belanjakan itu mengaktifkan ekonomi di negara kita juga. Okey, ya, seperti yang diunjurkan oleh IMF ataupun tabung kewangan antarabangsa, kadar perkembangan ekonomi dunia dikatakan negatif 3 pada tahun ini dan dikatakan mungkin lebih turun lagi sekiranya keadaan di Amerika, di China, di Jepun dan di Korea tidak berubah kesan daripada COVID-19 ini. Tetapi kita yakin dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan seperti yang telah Yang Berhormat Mulia Tengku sebutkan tadi, kita yakin Malaysia sebenarnya masih dalam keadaan terkawal ke arah itu. Dan saya juga ingin memberi ruang kepada rakan-rakan kita di bawahnya untuk memukakan 2 soalan sajalah. Yang pertama kita persilakan. Okey, silakan. Mohon dinyatakan nama puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Berhormat Mulia Tengku, saya Patik Roslida Mustafa dari Dewan Bahasa Nustaka. Ada satu soalan yang ingin dikemukakan berkaitan dengan wacana pada hari ini. Soalan Patik, industri pelancongan dan perhotelan merupakan antara sektor yang terjejas teruk akibat COVID-19. Pada pandangan Yang Berhormat Mulia Tengku, apakah langkah jangka pendek yang boleh diambil sebagai pelan pemulihan untuk merancakkan semula sektor ini? Okay, terima kasih. Okey, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Mulia Tengku. Terima kasih di atas soalan tersebut. Soalannya ialah jangka pendek jangka pendek untuk sektor pelancongan. Pada pandangan saya terdapat 2 bahagian yang harus kita menangani masalah ini. Satu ialah dari segi sokongan daripada pihak kerajaan untuk menghidupkan kembali sektor pelancongan yang pada pandangan umum amat terjejas sekali disebabkan wabak COVID-19 ini. Dari segi itu kita harus juga menerima hakikatnya bahawa cara kita mengendalikan industri pelancongan mulai pada sekarang
telah berubah. Kita tidak boleh lagi mengendalikan industri pelancongan dengan cara lama sebelum COVID ni. Keutamanya juga ialah tentang penjarakan sosial. Ya, bila kita sebut industri pelancongannya memang tidak ada penjarakan sosial. Ya, lazimnya lah, begitulah. Tetapi disebabkan COVID ni kita harus mematuhi penjarakan sosial. Ya. Jadi cara kita mengendalikannya juga agak berubah. Yang paling utama ialah hakikatnya manpower. Manpower pasti dikurangkan. Pasti dikurangkan, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan dan oleh yang demikian kita harus memberi peluang mereka-mereka yang tidak dapat bekerja lagi dari segi industri pelancongan ini, memberi peluang untuk membuat pekerjaan-pekerjaan lain, dan berdasarkan dengan itu mereka ni harus diberikan latihan untuk mereka membuat pekerjaan-pekerjaan lain. Ya. Dan bukan hanya latihan saja, mungkin peluang-peluang untuk mereka ni berniaga sendiri, tetapi juga berkaitan dengan industri pelancongan. Ya. Itu salah satu daripada. Dan satu lagi yang saya ingin kongsi bersama ialah dari segi pihak kerajaan juga. Saya rasa pihak kerajaan juga untuk menghidupkan kembali industri pelancongan juga telah mengambil beberapa langkah. Ya. Di mana hotel juga telah diberi subsidi untuk pekerja-pekerja di bawah gaji RM4,000, di mana mereka mendapat insentif sebanyak RM600. RM600. Ya. Dan mungkin kerajaan juga buat masa sekarang ni, permulaan ini, boleh mengambil kira untuk mengurangkan bil-bil utility di hotel-hotel. Ya. Di hotel-hotel. Dan seperti mana saya maksudkan juga tentang sumbangan kepada pihak majikan kepada EPF, dan mungkin dapat satu lagi saya rasa mungkin dapat melihat kembali tourism tax, mungkin dapat dikurangkan untuk sementara waktu ini, dan mungkin untuk sementara juga pada hotel-hotel untuk memberi pelepasan sementara music rights fee. Because di hotel ni dia ada dengar muzik, bila dimainkan muzik tu dia ada royalty yang kena bayar. Ya. Inilah antara. Tetapi apa yang penting juga untuk kita menghidupkan kembali industri pelancongan ialah fokus kita terhadap pelancongan domestik. Ya. Pelancongan domestik kita harus hidupkan kembali. Memang dulu kita dah ada pelancongan domestik ini, tetapi disebabkan ramai pelancong-pelancong asing datang, jadi kita rasa fokusnya agak terhadap pelancong-pelancong asing. No, dari segi domestic tourism juga, inilah juga saya berpandangan masa untuk kita membuat beberapa eksperimen tentang aktiviti domestik pelancongan tourism lah, domestic tourism. Umpamanya ya, idea baru, bukan idea baru, idea lama sebenarnya. Mungkin kita boleh menghidupkan kembali pesta air. Ya, pesta air, pesta Pulau Pinang seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum dulu adalah satu acara yang amat besar. Sangat terkenal, tetapi akhir-akhir ni tak ada orang kenal. Mungkin zaman kita muda-muda dulu, yang orang muda sekarang mungkin tak tahu Pesta Pulau Pinang, tapi kita semua tahu. Akhir tahun tu Pesta Pulau Pinang, semua orang ke sana. So ini peluang lah untuk kita menghidupkan berbagai macam pesta, tetapi berdasarkan penjarakan sosial. Berdasarkan itu perkara utama ya. Cara mengendalikan mesti berubah. Jadi itulah secara ringkasnya pandangan saya
mungkin kita boleh fikirkan cara-cara untuk menghidupkan kembali pelancongan tempatan. Ya. Okey, seterusnya kita bagi satu lagi ruang soalan kepada rakan-rakan kita. Silakan. Mohon dinyatakan nama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang Waalaikumsalam. berhormat Mulia Tengku. Saya Patik Awangku Muhammad Khairi bin Pengira Muhammad Ali dari bahagian buku sekolah. Soalan Patik, harga pasaran minyak dunia jatuh teruk dan kebiasaan baharu mula bertapak dalam ekonomi Malaysia. Pada pandangan yang berhormat Mulia Tengku, apakah yang akan menjadi pemacu dalam ekonomi Malaysia mendepani dunia baharu dan digitalisasi? Itu saja. Harga minyak Tengku. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan tersebut. Seperti yang dinyatakan ialah dengan kejatuhan harga minyak itu, adakah kemungkinan kita dapat mendepani dunia baru atau sebaliknya? Ya. Pandangan saya ialah dengan kejatuhan harga minyak, ya, yang juga merupakan pemacu ekonomi negara kita pun banyak berdasarkan pada bergantung kepada minyak, ya. Ia juga merupakan peluang kita sebenarnya. Saya selalu memikirkan sekiranya krisis sebegini sebenarnya ialah memberi kita peluang baru untuk melihat cara-cara baru dan juga untuk mengurangkan risiko kita yang selama ini bergantung kadang-kadang kepada hanya beberapa aktiviti sahaja. Ya. Jadi berdasarkan kepada harga minyak, kejatuhan harga minyak, saya juga berpandangan bahawa kita juga mengambil peluang ini dengan mengurangkan tanggungan kita kepada komoditi. Maksudnya kita harus dapat memperkenalkan network distribution, rangkaian distribution yang baru, ya. Dan bila kita lihat tanggungan kita sekarang ini hanya berdasarkan kepada minyak dan sebagainya, mungkin kita kena the risiko tu we have to spread the risk ourselves. Dan salah satu yang saya selalu tekankan ialah tentang perkara food security, mampu diri. Ya. Selama ini perkara ini kita tidak agak menonjol sangat. Ya. Food security ni adalah perkara paling utama dan memang kita dapat menawarkan berbagai aktiviti untuk kita menangani masalah food security. Terutama sekali kita di Malaysia ini tanahnya banyak, ya. Tanahnya banyak dan satu lagi ialah dari segi cost, labor cost, ya. Labor cost juga adalah rendah lagi. Saya lihat terutama sekali pandangan saya ini daripada Kelantan. Jadi it is an opportunity untuk Kelantan, ya. Cuma satu cabaran sahaja yang saya selalu tekankan di sini tentang perkara ini ialah rangkaian distribusinya yang kita agak lemah, ya. Kita agak lemah, ya. Tetapi saya rasa itu tidak seharusnya mengekang kita dari mengusahakan industri makanan ni, kerana kalau kita lihat, ya, umpamanya saya selalu berpandukan kepada negara Belanda, ya. Negara Belanda penduduknya, negerinya tidaklah negeri besar, ya, kecil, dan juga penduduknya tidaklah ramai, tetapi ia merupakan sebuah negara yang telah berjaya menjadi the leader in food distribution
because disebabkan mereka mempunyai rangkaian logistik yang mungkin salah satu yang terbaik di Eropah ataupun tidak di dunia. Dan kita lihat bagaimana negara Belanda telah berkembang dari segi ekonominya dan telah berjaya. Satu lagi yang saya tekankan dalam usaha-usaha ini ialah mestinya terdapat usaha kerjasama daripada pihak awam dan pihak swasta. Pihak swasta juga tidak boleh membuat perkara ini dengan sendiri maupun pihak awam juga, dan usahanya harus dibuat bersama oleh pihak awam dan pihak swasta. Dan hasrat saya ialah supaya dengan usaha-usaha ini kita dapat menjadi self-sufficient country, iaitu mampu diri, terutama sekali dengan jaminan makanan yang kita ada, yang kita ketahui buat masa sekarang ini kita masih lagi bergantung kepada import makanan daripada luar negara. Baiklah, maknanya sekarang ni saya tertarik dengan apa yang Muhammad Mulia Tengku katakan, mampu diri ini. Maksudnya dalam keadaan krisis ini, maknanya ini adalah satu peluang untuk kita memikirkan kembali kaedah penjanaan ekonomi bentuk baru. Maknanya pergantungan kepada satu produk atau satu komoditi itu tidak lagi menjadi amalan yang sepatutnya. Kita lihat bahawa kesan daripada COVID ini ialah harga minyak jatuh dengan teruknya dan mengakibatkan kita yang bergantung kepada komoditi minyak ini juga mengalami situasi yang sangat membimbangkan. Jadi saranan yang Muhammad Mulia Tengku tadi tentang perlunya kita menjana semula ekonomi dan mengutamakan kepada rangkaian pengedaran ataupun berkaitan dengan ekonomi makanan ini sangat-sangat sesuai saya fikir. Kerana salah satu keperluan asas kita di negara ini bila berlakunya krisis ialah soal ketidakcukupan bekalan makanan di pasaran. Dan ini telah ditangani dengan baik oleh kerajaan kita dalam tempoh PKP selama 4 bulan yang telah berlalu ini. Tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pengeluaran ataupun import makanan dari negara luar. Inilah yang saya fikir satu kaedah yang perlu dipikirkan oleh kerajaan pada masa kini, dan saya fikir salah satu langkah yang telah saya sebutkan tadi yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui program Princess di Felda Trollak itu satu kaedah yang baik juga. Dan kita katakan juga bahawa yang Muhammad Mulia Tengku menyebut tadi bahawa kelebihan negara kita ialah tanah kita banyak dan subur. Ini kelebihan yang perlu kita fikirkan bersama. Jadi kita sebenarnya sudah berada pada penghujung sesi kita. Bagaimanapun saya ingin memberi kesempatan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku untuk merumuskan sedikit perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Yang Berhormat Mulia. Terima kasih. Yalah, sebagai rumusannya saya rasa agak bersyukur juga bahawa negara kita walaupun dengan cabaran COVID-19 ini, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita semua telah dapat menanganinya dengan cara yang terbaik. Dan juga usaha-usaha kerajaan juga nampaknya kita semua berada di landasan yang baik. Tetapi walau bagaimanapun perjalanannya masih panjang lagi. Dan saya berharap untuk kita menangani masalah ini, to overcome this problem, kita harus bekerjasama di antara satu sama lain dan menyokong usaha-usaha untuk menangani masalah COVID yang kita alami ini. Dan ia juga pada pandangan saya ada perkara-perkara yang baru semasa perjalanan ini yang kita akan tempuhi. Jadi untuk kita sekarang memberi solusi untuk menyelesaikannya, kita tidak ada solusi sebenarnya. Tetapi perkara yang utama pada kita semua ialah kita harus bersama untuk menangani masalah ini.
dan kita mestilah bekerjasama untuk menangani masalah ini. Dan tidak seharusnya kita menudung jari, buat ni salah, buat tu salah, tak betul ni tak betul. Tapi cuba fikirkan untuk kita bersama untuk menangani dan overcome masalah yang kita hadapi sekarang ini. Jadi sekali lagi setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan yang telah memberikan pandangan-pandangan yang bernas tentang bagaimanakah langkah-langkah kita untuk mengatasi sebahagian daripada masalah kesan ataupun dampak daripada ekonomi kita yang terjejas akibat daripada COVID-19 ini. Jadi saya fikir yang penting seperti yang telah dirumuskan oleh Yang Berhormat Mulia ialah tentang keprihatinan kerajaan dan kita sokong usaha-usaha baik kerajaan ini. Dan ini pastinya mengambil masa yang panjang dan juga menuntut kesabaran kita untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Kita berasa bersyukur kerana dengan keprihatinan kerajaan kita pada hari ini telah banyak membantu rakyat kita dan juga telah banyak membantu golongan peniaga kecil kita yang sangat terjejas teruk apabila ekonomi kita ditutup sepenuhnya dalam tempoh 2 bulan yang lepas. Tetapi apabila kerajaan membuka semula hampir ke semua sektor perniagaan dan sektor industri, kita lihat sudah ada kesan-kesan yang positif kepada masyarakat dan khususnya kepada golongan peniaga kita. Tetapi seperti kata Tengku tadi bahawa ini baru langkah permulaan dan kita tidak boleh mencari satu solusi yang betul-betul mantap untuk memastikan ekonomi negara kita kembali mantap seperti sebelumnya. Kita berdoa dan berharap agar dengan usaha yang telah telah dilaksanakan oleh kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita melalui program penjananya dan juga dengan sokongan seluruh rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan juga budaya dan juga tanpa mengira fahaman politik, kita bersama-sama untuk mengembalikan kemantapan ekonomi negara dan akhirnya untuk kesejahteraan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih Yang Berhormat Mulia Tengku. Terima kasih. Sebagai tanda penghargaan dan menjunjung kasih, marilah sama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada Yang Berhormat Mulia Tengku dan juga Tuan Moderator kita Dr. Hazami Johari. Baiklah, ampun Yang Berhormat Mulia Tengku. Orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Hadiah diberi sebagai tanda mengenang jasa budi diterima. Batik mohon limpah perkenan Yang Berhormat Mulia Tengku mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Abang Salahuddin bin Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, mengiringi Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka untuk persembahan cermata. Ampun Yang Berhormat Mulia Tengku, Balai bertingkap bersulur bayung kenaikan Sultan dengan sedang berangkat bagai zamrud di mercu gunung seperti intan sudah terikat. Mohon limpah perkenan Yang Berhormat Mulia Tengku berangkat bercemar duli untuk menerima persembahan yang cenderamata. Ampun Yang Berhormat Mulia Tengku. Majlis menjunjung kasih di atas limpah perkenan Yang Berhormat Mulia Tengku. Ampun Yang Berhormat Mulia Tengku, yang dikumpul setia berkongsi, yang disimpan tebar melata,
yang di luar kaya ilmunya untuk manfaat rakyat semua. Menjunjung kasih yang berhormat Mulia Tengku. Ampun yang berhormat Mulia Tengku, marilah sama-sama aminkan doa agar majlis mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu dipersilakan yang berusaha Encik Dini Ashraf bin Rodzi untuk memimpin bacaan doa dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kami sekalian hamba-Mu berhimpun pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, sempena wacana diraja ekonomi negara pasca COVID-19. Kami memohon rahmat dan hidayah-Mu, semoga diberikan cahaya petunjuk kepada hati kami. Engkau berkatilah usaha kami dalam menuntut ilmu pengetahuan, agar dapat kami melonjakkan diri kami ke arah yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang bersifat sempurna dan penuh kemuliaan, kami memohon ihsan dari-Mu. Kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Hindarkanlah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Jauhkanlah kami daripada wabak penyakit yang menyakitkan, khususnya wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kami ini. Ya Allah, pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau redai buat selama-lamanya. Allahumma ya waliyas salam. Kami memohon kepadamu, ya Allah, peliharalah serta lindungilah Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan, dan Yang Mulia Tunku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tengku Puan Temenggung Kelantan. Lanjutkanlah usia Tengku berdua dalam keadaan sihat dan sejahtera, kuat iman dan teguh pegangan, dilimpah rahmat dan keberkatan, diganjarkan kebahagiaan yang berkekalan, dan dikurniakan redha-Mu, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan wa laka wa lana insyaallah fil jannah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Ampun yang berhormat Mulia Tengku, bagi pihak pacal-pacal sekalian dengan penuh takzimnya merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan Yang Berhormat Mulia Tengku berangkat bercemarduli ke wacana diraja ekonomi negara pasca COVID-19. Patih merapat sembah mohon limpah perkenan Yang Berhormat Mulia Tengku untuk majlis santapan tengah hari. Ampun Yang Berhormat Mulia Tengku. Mengumumkan keberangkatan Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, Tengku Temenggung Kelantan, dan Yang Mulia Tunku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tengku Puan Temenggung Kelantan ke atrium DBP untuk santapan tengah hari dan selepas itu berangkat meninggalkan majlis.